Apa khabar semua? Okey, kat belakang saya ni adalah Ford Mustang 2.3 EcoBoost, tapi yang ni version yang lain yang dipanggil High Performance. So, dalam segmen ni saya akan berkongsi special things about this car. So, you better stay tuned. Saya Habil Hamzah dan anda sedang menonton Kinetic TV. Saya sangat teruja sebenarnya nak review kereta ni, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu this video is fully sponsored by Raza Premium Auto KL. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada bos Raza Premium Auto KL kerana memberi pinjam kereta Ford Mustang High Performance ni. Alright, so seperti mana yang anda boleh tengok, kereta ni ada perkataan high performance. So basically ada banyak elemen-elemen performance yang telah di-upgrade untuk Mustang yang baru ni. But before we touch on the performance part, saya rasa lebih baik kita tengok dulu dari segi sudut eksterior kereta ni, apa yang membezakan dengan facelift yang dulu tu, 2019. So let's go ahead to the front. Let's see. Korang tengok, not much different kat depan, tapi grey dia lain. Grey dia more to simple but sporty. Lepas tu logo dia pun nampak lain sikit sebab ada macam flag, macam France flag pun ada. Merah, putih dan biru. Lain sikit lah. Tapi masih lagi remain vented hood dekat depan ni, which is good for cooling. Tapi sebenarnya kalau korang tengok betul-betul dekat rim tu, okay, dia punya design spoke dia dah lain, dah tak sama macam dulu, tapi dia masih remain lagi saiz yang sama, iaitu saiz 19. Tapi ada something else yang surprise kita semua, adalah dia punya 4 piston caliper ataupun 4 port dia tu adalah bigger size compare dengan spek yang sebelum ni. So this is good and better for braking power. Well, like I said, there is not much to talk about on the front. Let's go to the back. Not much different, nothing to talk about. Tapi saya refresh, saya recap sekali lagi. The previous Mustang before facelift, lampu belakang dia more like a straight design. So facelift ni is like a C shape. Logo dia ni ada France flag and still the same, ada gambar apa, logo kuda. It's resemble 2.3 EcoBoost. Lepas tu low profile spoiler just like before, one reverse camera, and then kalau korang perasan dekat exhaust dia tu ada sedikit kelainan, yang mana the previous facelift 2019 exhaust dia twin tip, tapi sekarang ni dia ada quad tip. Okay, because this is a high performance edition. So jom kita tengok boot space dia. Saya yakin capacity boot space dia remain the same capacity dengan Mustang yang sebelum ni. Cuma kalau korang perasan, subwoofer kat belakang tu are no longer from shaker. So kita akan discuss more tentang sound system and ciri-ciri interior sekejap lagi. Apa yang saya boleh kongsi dengan korang pasal interior Ford Mustang? Sebab korang sendiri boleh tengok, dashboard masih sama, steering masih sama, meter masih lagi sama dengan 2019 facelift yang dulu tu. Almost identical lah semua. Cuma yang saya nampak bezanya, sound system dia tak pakai lagi shaker, dia pakai B&O. Okay, so kalau korang tanya saya ada beza tak shaker dengan B&O, to be honest, saya tak spot sangat different, because both sedap bunyi. PC cukup dan dia punya Twitter dia pun bunyi cukup. So no complaint on the sound system. Cuma yang model baru ni dia dah upgrade firmware lah. Dia dah upgrade firmware, tapi user interface dia still lagi nampak the same. And then for the meter sama dengan 2019 punya facelift. Cuma Ford Mustang High Performance ni, kalau korang tengok dekat dashboard dia, dia ada emblem yang mengatakan High Performance 2.3 liter chassis ... So dia limited edition lah. Dia tak buat banyak model ni, dia limited unit. Actually odometer digital ni start pada tahun 2019 facelift lagi. Cuma ada version yang tak ada Valvetronic dan ada version yang ada Valvetronic. So this one ada Valvetronic, jadi saya tunjuk kat korang. Dekat butang steering ni ada satu logo kuda. Tekan logo kuda tu, dia akan tunjuk dia punya menu, My Mode dan Exhaust Mode. So kita masuk dalam Exhaust Mode. Korang nampak dia ada quiet, normal, sport, racetrack. So kalau saya tukar kepada quiet, katakan, memang senyap lah. So dia tak mengganggu sangat jiran-jiran korang tu. Okay, kalau korang tukar kepada racetrack, automatically valve dekat exhaust tu terbuka. So dia akan jadi bunyi dia lebih kuat. So kalau nak saya belanja bunyi tu, boleh saya belanja bunyi tu nanti.
menyebabkan saya tak sabar nak share dengan korang adalah part enjin dia. So penerangan saya bahagian enjin ni mungkin panjang sikit sebab High Performance Edition ni dia lebih fokus kepada bahagian enjin. So cerita dia macam ni. Turbo dia telah ditukarkan slightly bigger tapi still menggunakan teknologi twin scroll turbo by Garrett. Okay, mungkin korang tak nampak. And then kereta ni bukan lagi 310 horsepower seperti versi sebelum ni. Kereta ni telah dinaik taraf horsepower ke 330 horsepower. So talking about horsepower, here's the fun fact about this car. Mustang yang sebelum ni 310 horsepower, peak power dia korang boleh achieve sehingga 5000 rpm sahaja. More than that, power down. But this one is preferable to high rev. So korang boleh dapat 330 horsepower dalam 6500 rpm, which is very high, which is quite good. Other than that, let's talk about torque. Torque kereta ni masih lagi remain the same, 400 lebih. Okay, tapi dia ada ubah suai dari segi power band. Okay, torque akan start 2500 rpm sehingga 5000 rpm, which is pretty wide. So korang akan sentiasa rasa power sentiasa ada, pick up sentiasa ada dengan enjin baru high performance ni. That's why lah dia dilabelkan high performance. But that is not just it. Ada lagi penambahan, iaitu chassis dia. So sebelum saya cakap pasal chassis, saya nak bagi tahulah. Some user Mustang ataupun some owner Mustang ni ada complain that the handle was not really nimble, was not really that nice. Okay, so maybe Ford terima komplain tu, so Ford keluarkan high performance version ni yang mana dia kuatkan lagi chassis tu. No wonder bila saya bawa kereta ni saya rasa macam keras sikit. So dia reinforcekan lagi chassis tu, dia kuatkan lagi chassis tu supaya kereta ni rasa lebih nimble. And then other than that, the best part about cornering Mustang yang baru ni, Ford buat weight distribution almost like a 50-50. Dekat depan ni lebih kurang dalam 50 lebih persen dan dekat belakang 40 lebih persen. Almost balance weight distribution. So with that kind of upgrade yang Ford dah buat dekat Mustang ni, I think dari segi straight insya-Allah akan menang, dan dari segi cornering pun insya-Allah rasa lebih mantap lagi daripada sebelum ni. So talking about pecutan straight, this car are capable to do 0 to 100 around 4.5 second. 4.5 second. That is not a joke, guys. Laju tu sebenarnya 4.5 second tu. And then the gearbox still remain the same as the previous facelift, which is 10 speed automatic lah, ataupun 10 speed conventional automatic gearbox. And I have to say, kalau compare gearbox dia yang 10 speed dengan yang dulu 6 speed tu, yang ni jauh beza, jauh lagi more responsive, dan minyak mungkin lagi lebih jimat because more ratio. So saya rasa enough with the engine. I have covered a lot of technical. Tak boleh nak cover lebih sangat, takut salah kan. But that is what I discovered about this high performance version. Dalam sesi pandu uji ni, saya akan uji dua perkara sahaja. Pemanduan normal mode dengan comfort mode yang saya sedang pandu sekarang ni. And the second is sport mode. So sport mode tu kita akan uji sedikit cornering dan pecutan. So dari situ kita tengok jauh mana perbezaan Mustang high performance ni. So pemanduan comfort mode ataupun normal mode yang saya sedang pandu sekarang ni memang santai gila, sama macam Ford Mustang yang sebelum ni. Nothing different lah, tak ada different sangat pun, memang santai je. So kalau bawa jalan jauh pun tak ada isu lah. Tapi bila kita tukar kepada sport mode, apa yang akan jadi? So sekejap lagi kita akan tahu. Walaupun Ford Mustang High Performance ni saya pandu dalam keadaan normal mode ataupun comfort mode, saya dapat rasa masih keras. Maybe because Ford kata dia dah improvekan chassis. So maybe because of that lah, saya rasa stiff, keras. Tak sama dengan Mustang yang sebelum ni, which is lembut sikit. Dari segi bunyi dalam kabin ada perbezaan sikit. Mungkin sebab turbo yang telah diimprove ni, dia punya spooling tu agak kuat, jadi boleh dengar lah turbo spool dalam kabin. Impressive. Dari segi braking, saya boleh katakan braking power dia agak cepat respon. Memang cepat tangkap. Ok geng, sekarang kita dalam Sport Plus. Kita try pecutan dia.
Oh, dia punya pickup memang responsif. For your information, kereta ni dia ada race mode. Saya tak berani buka race mode dia pasal hujan. Kalau korang buka race mode, automatically korang punya traction lost, gone. So bahaya. Jadi Sport Plus cukup lah. Now kita layan cornering. Kita layan cornering biasa je. Saya perasan Sport Plus ni dia punya gear shifting cepat. Dia downshift dan dia hold. Yang dipanggil weight distribution tu, memang saya rasa beza weight distribution tu. Yang mana saya explain dekat depan lebih kurang dalam 50% lebih dan belakang 40% lebih. Ada beza guys. Rasa beza dia memang berbeza. Rasa balance kereta ni dah tak ada dah macam sampan. Cuma saya tak berani tekan lebih-lebih sebab ni kereta untuk dijual. Lepas tu jalan hujan. I hope you guys get the idea lah. Driving experience Mustang High Performance ni absolutely berbeza. Turbo baru, brake baru, chassis baru, apa lagi, pembahagian berat bebanan yang almost balance. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung video. Saya rasa sedih nak berpisah dengan korang semua, tapi cuba korang tengok the length of this Ford Mustang. Very long kan? Surprisingly, the fun fact about the length of this Ford Mustang, kalau korang letak sebelah-sebelah Mustang dengan Toyota Alphard ataupun Velfire, it looks almost sama panjang. So, saya mengaku sebelum ni saya ada komen sikit lah handling Ford Mustang yang sebelum ni macam sampan kan. Actually, is one of the biggest reason is because of the length of the car, panjang sangat. Tapi Ford did a good job untuk versi high performance ni because dia telah memberi kuasa weight distribution yang almost balance. So because of that, korang sendiri tengok tadi handling memang superb kan. Okay, so kereta ni saya tengok telah menjadi kereta idaman semua orang, no surprise. And then saya tengok harga second hand dekat mudah.com pun tak pernah mengalah, masih lagi mahal. Jadi kalau sekiranya korang berminat dengan kereta ni, you just let me know at my Instagram. So how to reach me? Just go to my Instagram, Carnetic TV. So saya minta tolong korang 3 benda. Jangan lupa subscribe, like dan juga tekan bell icon supaya korang tak miss video-video baru daripada saya, insya-Allah. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.